kecek dulu. Kerusi nak kecek dulu kan? Tak lah. Ada tanya PAP cari ni lupa PAP. Ni apa dia? Kat mana dia? Katanya kerja Kelantan biasa orang kerja Singapura ke tak? Iya. Kita. Mari pada kerja Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas di atas diri mereka itu dengan mengerjakan dosa, jangan kalian semua tu putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertama-tamanya dan senantiasanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana terlalu banyak nikmat-nikmat yang Allah taala bagi yang tidak mungkin kita dapat balas satu persatu. Hatta satu nikmat sahaja yang dikurniakan oleh Allah, dengan syukur kita untuk satu nikmat yang Allah Ta'ala kurnia tu tidak akan dapat kita balas. Terlalu banyak nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Setengah daripadanya nikmat kita dipanjangkan usia sampai kita dapat masuk ke bulan Ramadan, dan kita dapat disampaikan oleh Allah kepada akhir bulan Ramadan. Kita ni duduk di 10 akhir dah ni weh. Sedar tak sedar duduk 10 akhir dah. Cepat masa berlalu. Lajunya tak berasa kita. Tahu di mana kata kita 10 akhir ataupun masuk separuh bulan Ramadan, dia ada alamat dia. Alamat yang pertama, kalau kita nak tahu kata masuk separuh Ramadan dah kita puasa, ialah semaya witi itu ada kunut. Itu maknanya 15 ke atas dah tu. Separuh dah. Semaya witi ada kunut. Maknanya tak lama tu. Nak masuk 10 hari. Bila orang panggil 10 hari sungguh, alamat yang paling jelas sekalinya ialah jemaah surau semaya itu tinggal 10 orang. Tu tandanya masuk 10 akhir itu. Sebab apa? 10 orang tinggal. Pah mana habis dah hak lain. Hak lain pakak duk gi kejar Lailatul Qadar. Jam gila-gila tu hari ni. Jam sungguh hari ni. Jam hari ni. Nak mari tak ada la ilaha illallah. Jam. Kalau orang atau wanus jam setengah insya-Allah macam 2 marhalah ni. Jam berat hari ni. Orang ni berpusu-pusu cari baju raya habis. Tu. Padahalnya kalau akhir 10 akhir ni kan, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaihi wasallam cerita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min ramadhana ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi kita tu bersungguh-sungguh buat amal ibadat di 10 malam akhir di bulan Ramadan, tidak seperti bersungguh-sungguhnya Nabi pada malam-malam yang selain daripada 10 akhir. Enggak, Nabi ni memang bersungguh sama. Hak tak bersungguhnya kita. Nabi tu sama dah bersungguh. Sebab tu kita ni tak boleh nak tandingi Nabi. Walaupun kita kata nak contohi Nabi, tetap kita tidak akan sama dengan Nabi. Jauh. Jangan dengan Nabi, dengan sahabat. Jangan dengan sahabat, dengan tabi'in. Jangan dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jangan tabi'ut tabi'in dengan orang tua-tua kita budak agak dah. Dulu orang tua-tua kita 20 rakaat sembahyang tarawih, betul tak? Lah ni
Habis kata surah masjid semua lapar. Betul tak? Semua lapar lah ni. Masjid besar ke, masjid kecil ke, surah besar, surah halus, surah kecil, surah kasar, semua lapar belaka tenang nah. Tu tak agak nak buat 2 bulan nah. Tu nak tanding dengan Nabi jauh lah. Kita boleh contoh tu boleh, tapi nak dakwa kita hebat seperti Nabi atau paling kuat meniru Nabi, jauh. Nabi ni semaya malam tiap-tiap malam, tidak semestinya malam Ramadan nah. Tu bila masuk Ramadan lebih kuat lagi daripada malam kebiasaan. Bila masuk 10 akhir lebih kuat daripada malam-malam yang lain. Itu tu tak pelik lah. Sayyidatuna Aisyah kata Nabi bangun semaya malam ni hatta tatafattarat hatta tatawarramat qadamahu, sehingga pecah tapak kaki Nabi, bengkak tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas kita bekak tak tapak kaki? Bukan bekak tapak kaki, bekak juga bekak mata tidur. Hati tidur. Nak mula puasa sedap tidur ni, kena tengah hari begini enggak. Bangun-bangun asar, lepas tu duduk kejap buka puasa tenang. Jadi kenapa ke 10 akhir ni bersungguh Nabi, antara lain hak Nabi bersungguhnya ialah Nabi i'tikaf lubsu fil masjidi bin niyati. I'tikaf di masjid di 10 akhir ni Nabi tak balik ke rumah. Tak apalah Nabi tu sebab rumah dia tepek dengan masjid. Kita ni jauh lah ke nak sini. Lagi pula kita surau. Surau ni surau. Tapi surau pun tak ada masalah. Kalau kita pakat molek AJK, pas kita ijtihad 2-3 sah kita niat masjid i'tikaf. Boleh? Ada masalah. Jadi kalau orang panggil kita buat lagu tu tak rugi. Apa tak rugi? Salah kau orang panggil bulan Ramadan, orang nak mari i'tikaf pun boleh. Sebab apa? Kita niat dah depan ni dengan 2 sah ke 3 sah ini masjid. Masjid apa? Masjid i'tikaf, bukan masjid Jumaat dah. Hak belakang tu je musalla surau. Sebab apa tu? Sebab mungkin orang perempuan mari haid boleh duduk nak dengar orang mengajar. Itu. Orang kita dulu buat surau ni sebab nak bagi orang tina hak uzur boleh masuk dengar orang mengajar. Itu ya. Sebab kalau masjid hukum yang lain daripada bab semaya sempit. Hukum bab semaya luas dia. Luas. Keluasan dalam masjid ni tentang hukum hakam sembahyang luas, bebas. Orang tina kalau tutup rapat pun tak apa, tak ada masalah. Kalau di masjid. Tapi kalau di bukan tempat yang masjid, hukum sembahyangnya sempit. Tapi selain daripada sembahyang dia luas. Dia luas. Mana orang tina haid boleh masuk. Macam masjid orang tina haid tak boleh masuk dah. Jadi kalau semua masjid, kalau ada kuliah ke apa orang tina haid tak boleh masuk lah. Duduk bawah kemah dengan panas garing payah dia ya. Jadi orang kita ni banyak buat surau. Musalla, surau atau madrasah. Kalau orang Kelantan panggil balasah. Balasah. Madrasah tu balasah. Lepas tu rugi pula tak boleh nak i'tikaf. Tak dah. Kita boleh niat ke? 2-3 sah ke depan ni sebagai masjid atau ni kawasan tu masjid. Ikutlah. Ikut atas kita pakat dengan JK masjid, JK surau kita ijtihad. Lepas tu tujuan ijtihad tu supaya apa? Supaya orang yang nak i'tikaf boleh masuk duduk situ. Perempuan yang datang haid ke apa jangan masuk kawasan tu. Tu tujuan dia. Dah. Tapi kalau kita tak buat tak boleh nak i'tikaf aja dia. Bukan masjid, bukan selain daripada masjid. Jadi Nabi SAW antara lain kesungguhannya Nabi bila 10 akhir ni tak balik ke rumah. Duduk di masjid daripada 20 Ramadan sampailah pagi Syawal. Baru balik ke rumah Nabi SAW. Kita nak buat lagu tu susahlah, rumah kita bukan rumah tepi masjid. Melainkan kita duduk dalam suasana pondok tu lain. Tu kita ni rumah taman, tak kena akak rumah kita mari tepek dengan masjid. Jadi walaupun begitu kita curi juga peluang i'tikaf. Sebab apa? Nabi i'tikaf di 10 akhir Ramadan tak balik ke rumah li talabi lailatul qadri, kerana menuntuti malam qadar. Itu
Ada satu malam yang Allah Ta'ala berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu malam Qadar. Nah, orang Melayu kita sebut malam Lailatul Qadar. Malam tu malam, Lailatu pun malam, Qadar tu Qadar, dua kali malam dia. Malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Betulnya Lailatul Qadar atau malam Qadar. Nak baca Qadar boleh, Qadr boleh. Bisukunil da boleh, bifathil da pun boleh. Lailatul Qadar dengan makna malam yang Allah Ta'ala tetapkan segala takdir makhluk, ketentuan bagi makhluk. Nah, kalau Lailatul Qadr, malam yang penuh dengan kemuliaan. Nah, li'uluwi qadriha, li'uluwi syarafiha, karena tingginya kedudukan malam tersebut dan mulianya malam tersebut. Sebab apa tinggi? Tuhan kata, wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Mu tahu ke tak seperti apa ke itu malam Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, malam Qadar tu ialah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni idza kana ya'malu fiha. Kalau kita beramal pada malam tersebut. Nah, kalau tak beramal supaya biasalah. Nah, kalau malam Qadar tak malam Qadar supaya sekala duk kedai kopi, duk depan TV tengok Netflix, duk berjalan ke hulu ke hilir cari barang-barang raya, lebih raya pada Ramadan. Nah, macam tak suka kita ke Ramadan ni nah. Allah. Orang dulu kalau 10 hari ni kan, jeritlah dia, nangis dia. Apa? Sedih nak pisah dengan Ramadan. Sebab dia tahu kurnia Allah untuk dia bulan Ramadan ni sangat-sangat besar, sangat-sangat hebat. Lau ya'lamul ibadu ma fi ramadana latamannat ummati an takuna sanatu kulluha ramadana. Kalau manusia ni tahu apa yang Tuhan dia nak beri pada dia di bulan Ramadan, pasti dia bercita-cita tinggi supaya Tuhan jadikan sepanjang tahun semua Ramadan. Tak ada Muharram Safar bulan 1 2 3 semua. Bulan 1 sampai 12 bulan tu semua Ramadan. Boleh depan Ramadan, boleh Ramadan. Kayak kita dak kan? Kalau boleh tak sabar Ramadan nak habis. Nah. Tu nak dekat Ramadan kenyuk berlaku muka pucat. Mana apa pucat sakit? Dak, nak masuk Ramadan ni tu tak boleh minum air kopi lah malam. Tengah hari ni tak ada ni. Tak boleh minum teh obai tengah hari. Nah, Ramadan nak habis ni segar nampak mana? Nak gaya dah kita? Sudah. Kita terbalik orang salafun salih nak masuk Ramadan suka. Nah, segar. Rejak duduk dah. Rejak mula duduk dah. Minta Tuhan siapa masuk bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Nah. Tapi bila nak pisah dengan Ramadan, Allah sedih berasa. Nah, sedih sebab apa? Banyak kita terlepas daripada kurnia-kurnia yang khusus, rahmatun khassatun minallah. Rahmat yang khusus Allah Ta'ala bagi kepada orang yang beramal ibadat di bulan Ramadan. Nak malam Qadar. Kalau kita semaya, kau puasa, kau sedekah, kau baca Quran, kau berzikir, kau bergapo, kau kena malam tu malam Qadar. Seperti semaya kita, seperti zikir kita, seperti sedekah kita, seperti baca Quran kita selama 80 tahun 4 bulan. Ada? Siapa dia sini umur 80 tahun ada? Tu ayah kita. Pakai baju kuning nampak ramai-ramai. Tu ayah kita nampak obes sikit. 80 siapa ada dah lagi? Berapa dah ni? 70? 71. Muda lagi. 71 baru. Nah. Mana tak ada orang siapa Melayu pula ni. Jaga benar nak boleh siapa. Umat Nabi Muhammad ni umur 60 lebih ya. Lebih pada 60 lebih tu subsidi lah tu. Tu 60 lebih tu habis geng. Tapi kalau dia ibadat, kena ibadat dia malam Qadar seperti 80 tahun lebih. Pas kali malam Qadar, 2 kali malam Qadar, 3 kali malam Qadar, kali lagi 80 tahun lebih. Hak tu umat Nabi dulu tu banyak cemburu dengan kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita tu beramal ibadat, buat apa? Buat akhirat esok umur umat Nabi-nabi dulu ratus-ratus tahun, 1000 tahun pun ada.
Nah, tapi amal dia tak boleh menandingi dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok tu, ai, umur pendek, wan amal lebih pada kita umur beratus tahun ni. Ini lebihnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tidak menghargai, tidak mensyukuri, tidak rebut peluang. Nabi suruh kita rebut peluang. Taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadhan. Carilah olehmu malam qadar. Cari situ bukan sudut hitam pokok bila nak sujud, bukan. Setengah orang cari tu lagu tu lah. Ya, duduk tak tidur malam, duduk jaga dengan isap okok pun ada, minum kopi pak. Apa? Duduk tengok pokok bila nak sujud. Habis Ramadan tak nampak sujud pokok dah. Kata Ramadan tahun ni tak ada malam qadar. Ia bukan makna lagu tu. Cari situ dengan makna bersungguh-sungguh wa amal ibadat. Sama ada kita diberi lihat ke malam qadar atau tidak diberi tahu. Wa illam yash'ur, sekalipun kita tak sedar malam itu malam qadar, tapi kalau berbetulan kita beramal ibadat, maka dapat pahala malam qadar. Gitu. Itu maksud. Bukan sudut cari tak ada ibadat. Mana lebih bersungguh-sungguh. Taharrau lailatul qadri, cari olehmu malam qadar, mana bersungguh-sungguhlah kamu pada malam qadar. Mila fil ashril awakhir min Ramadhan, pada 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Nak dalam satu hadis lain Nabi suruh kita bersungguh lebih lagi hak di kalangan 10 akhir ni. 10 akhir ni boleh jadi berlaku dalam mana-mana malam qadar. Tapi lebih lagi kita kena bersungguh cari malam qadar dengan makna ibadat lebih bersungguh lagi di 10 akhir ni, itu malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29, jadi beza. Kalau kita duk biasa 20 hari bulan ke ada 1 Ramadan sampai ke 20 tu kita duk semaya 8 rakaat tarawih. Berapa ada tazkirah lagi? Sini tak ada tazkirah. Ada ke? Ada juga. Ada juga deh. Kalau gitu 21 stop sekejap tazkirah, 20 rakaat. Nampak kelainan daripada malam-malam biasa. Gitu. 22 awak lah pula 8 rakaat ke ada tazkirah. 23 stop sekejap, 20 rakaat. Berapa? Nak banyak pahala. Takut malam qadar. Takut kena malam qadar. Tu nampak kelainan sikit ibadat kita tu pada malam-malam ganjil. Itu. Tapi tak ada hal lah nak buat 8 rakaat sampai habis pun tak ada hal, buat gilah. Nak buat fok kita ni jenis lagu tu dah habis. Tu tak masuk tazkirah lagi tu baru mukadimah dah. InsyaAllah pada tengah hari ininya kita dengar sikit beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpetik dalam kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah, peringatan-peringatan yang dibangsakan kepada burung pipit. Karangan Imam Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Kitab ni kitab Arab. Dia himpun arba'in minal ahaditsin nabawiyah, 40 daripada hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama macam Imam Nawawi kan. Imam Nawawi ada arba'in an-nawawiyah. Cuma kitab ni lebih sikitnya dia buat masuk sikit fawaid tarikhiyah, mana faedah-faedah sejarah. Sejarah-sejarah umat Nabi-Nabi dulu, yuk mari cerita-cerita zaman Bani Israel ke berapa semua. Yuk mari juga dalam ni. Kemudian awak mari awak panggil hikayatus sufiyah. Cerita-cerita orang tasawuf, orang abid, orang kaki kuat awak amal ibadat. Jadi bukan hanya hadis saja, yuk mari pula tambah-tambah cerita di atas cerita-cerita. Itu. Hari ininya kita tengok al-haditsus tsani. Ambo bulan Ramadan tahun ni ambo pakai guna hadis ni ya. Nak uji kita masyarakat sedar juga sikit gapo hak Nabi ayat pasal rahmat. Tu. Sebab tak boleh kira fofok kita orang surah ni kadang-kadang duk rasa lebih baik kita pada orang hak dok mari surah, okey? Kadang-kadang kena tocor atas kepala kita sendiri hak mari surah. Tu lagu tu. Kadang-kadang kita orang surah ni nak suruh ustaz tembok orang tak mari surah. Tembok sikit ustaz. Michigan malam ni. Orang tak mari gerang kita ustaz. Tembok. Nak tembok pasal apa? Dia tak usah mari ikut dia. Mana dia ni? Lepas tu kita hak mari ni lagu mana?
Tembok atas kepala kita sendirilah. Atas kepala ustaz hak cakap sendiri. Tengok. Qala al-musannifu rahimahullahu taala al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Kata dianya Ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda, al-fajirur raji rahmatallahi ta'ala. Al-fajir maknanya orang kaki maksiat, orang jahat. Orang derhaka dengan Allah Ta'ala. Orang tolu lah makna orang bengong. Bengong. Wak kerja maksiat ni orang bengong lah maknanya dia tu ni. Tapi Nabi kata walaupun dia bengong, dia tolu, dia jahat, dia kaki maksiat, Nabi kata ar-raji rahmatallahi ta'ala, tapi dia tu berharap akan rahmat daripada Allah. Mana dia tak putus asa daripada rahmat Allah. Bagaimana? Setiap kali dia buat maksiat, maka dia taubat. Pas dia buat pula, dia taubat pula. Pas dia buat pula maksiat, pas dia taubat pula. Sampai bila? Sampai mati. Buat maksiat, pas taubat, buat maksiat, pas taubat, buat maksiat, ya taubat. Sebab dia percaya Tuhan kata rahmati wasi'at wa sabaqat anil ghadabi. Rahmatku sangat luas dan lebih terdahulu daripada kemurkaan aku. Tuhan bukan dak marah, dak murka, dak. Nama kita Tuhan baik. Jangan duk baik saja dak ni. Tuhan pun ada sifat baiknya, sifat balas dendanya, muntaqim, al-jabbar, al-mutakabbir. Tapi Jabbar, Mutakabbir, Muntaqim itu walau ada didahului Rahman dan Rahim. Itu kan? Sebab tu bismillah itu Tuhan tak ganding dengan Muntaqim, Jabbar, Mutakabbir. Tak ada? Tak ada? Saya baca tahu. Bismillahil Jabbar. Ada? Tak ada. Bismillahil Jabbaril Mutakabbir. Yang saya pak orang belakang dom tu email apa aja gitu belak pun cerita ni. Orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan nak hamba-Nya dikenali dengan Rahman dan Rahim. Padahal nama Tuhan bukan Rahman Rahim saja. Banyak 99. Walillahil asmaul husna. Sabik bagi Allah segala nama yang banyak, yang molek-molek. Tapi dalam sebanyak-banyak nama Tuhan hak banyak, hak molek-molek, Tuhan hanya ganding Rahman Rahim pada Bismillah. Ini kenapa? Supaya kita mengetahui rahmati wasi'at wa sabaqat anil ghadabi. Rahmatku, kata Tuhan, lebih luas dan terdahulu daripada murka aku. Itu marah aku. Tuhan marah? Ya, Tuhan marah ada. Tapi rahmat dia lebih dahulu daripada marah dia. Maka Nabi kata orang kaki maksiat, orang jahat, orang fajir, orang tolu ni, walau dia tolu, dia jahat, dia buat maksiat, tapi dia tak putus asa daripada rahmat Allah. Setiap kali dia buat maksiat, dia taubat. Orang ni kata Nabi aqrabu ilallahi ta'ala, lebih dekat dia dengan Allah Ta'ala minal abidil muqniti, berbanding orang kuat wa amal ibadat tapi putus daripada rahmat Allah. Dia abid ni mana kaki kuat wa amal ibadat. Kalau kita lah rakaat tarawih tu bukan abid. Abid ni lebih sama pada orang lain. Orang lain 8 dia 20. Orang lain 20 dia 40. Orang lain 40 dia 100. Ni tu baru abid. Mana dia banyak amal ibadat lebih pada orang biasa-biasa. Itu abid. Kalau kita ikut ramai-ramai tu tidak abid. Ni ramai-ramai berapa? Ramai-ramai lah, malah nak banyak. Kita gitu ni. Tapi walaupun dia banyak amal ibadat, dia putus daripada rahmat Allah. Orang ni tak boleh nak menandingi orang kaki maksiat lagi yang berharap dengan rahmat Allah. Lebih orang kaki maksiat yang berharap dengan rahmat Allah berbanding orang kuat wa amal ibadat tapi putus daripada rahmat Allah. Lagu mana putus daripada rahmat Allah? Ada dua makna. Pertama, dia sendiri putus daripada rahmat Allah.
Yang kedua, dia memutuskan manusia lain daripada rahmat Allah. Kerana orang yang memutuskan manusia lain daripada rahmat Allah, pada makna memutuskan diri sendiri daripada rahmat Allah. Bagaimana putus diri sendiri daripada rahmat Allah? Iaitu seorang yang kuat wa amal ibadat, tetapi hati dia tu dia iktimad, berpegang di atas amal ibadat dia. Dia rasa amal ibadat dia yang boleh menyelamatkan dia daripada dia mengerjakan maksiat. Saya ustaz ku tak boleh buat maksiat. Itu. Saya kaki masjid, saya tu imam kot, saya tu bila, saya pengurusi masjid, pengurusi surau, tak saya boleh buat maksiat, tak saya dihumbai dalam neraka. Ibadat saya banyak mana? Nak tahu ni? Mesti ibadat saya menjaga saya daripada terjatuh maksiat. Tiba-tiba bila dia terjatuh berbuat maksiat, maka dia kata, nate tak ada guna aku semaya selama ni. Malah aku semaya apa ni? Semaya pun buat orang maksiat, tak ada guna. Malah ada semaya apa ni? Siap. Ini orang panggil putus daripada rahmat Allah. Tu, seperti kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab hikam dia kata min alamati i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Setengah daripada tanda-tanda orang yang hatinya berpegang di atas amal dia. Dia rasa amal dia lah paling hebat dan boleh menyelamatkan dia daripada neraka Allah, daripada perbuatan yang keji, maksiat dan sebagainya. Kalau orang berpegang hati dengan Allah, bukan lagu tu. Orang hati berpegang dengan Allah ni bagaimana kelakuannya? Bila Allah Ta'ala rezekikan dia boleh semaya, boleh amal ibadat taat, maka dia syukur pada Allah Ta'ala. Dia tak pandai dia banyak amal ibadat ni kurnia Allah lah ni. Kalau Tuhan tak wi ni Allah, jangan kata nak mari surga nak semaya dalam rumah pun tak gerak. Betul tak? Rumah tepi masjid tak siapa, betul? Rumah tepi surga. Dinding dia tu pakat dengan dinding masjid kadang-kadang. Kalau Tuhan tak wi hidayah taufik, tak mari masjid surga, tak mari. Kerah gitu. Jangan kata nak semaya di masjid, mari di rumah bodoh, tak maya bel pun ada. Kalau Tuhan tak bagi taufik hidayah, maka bila Tuhan beri taufik hidayah boleh ibadat taat, dia syukur pada Allah. Dia tak nampak dia yang beramal ibadat banyak dah. Kalau ditakdirkan dia terjatuh maksiat, maka dia taubat pada Allah. Karena dia tak boleh nak milik diri sendiri. La tamliku nafsah. Kita manusia ni bukan boleh milik diri sendiri kita. Kita duk kawal dah jaga pak jatuh juga. Nak kata kan? Astaghfirullahalazim. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang taubat daripada dosa tu Nabi kata seperti mereka tak ada dosa. Kalau diberi rezeki yang banyak, duit kau pakat, maka dia takwa kepada Allah. Dia cek semua, ni halal ke haram. Nak belanja ke halal ke haram. Itu. Kalau diuji dengan balak, wabak, masyakkah, kepayahan, kesusahan, maka dia sabar. Tinggi lagi redha. Lagi tinggi pada redha taslim. Ini tanda orang yang hatinya berpegang di atas Allah. Tapi orang yang berpegang di atas amal, kata Ibnu Athaillah, min alamati i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Kurang dia berharap akan rahmat Allah. Bahkan putus ada daripada rahmat Allah ketika mana adanya zalal, kegelinciran. Bila tergelincir sikit, biasa manusia kita ada tergelincir, kita ada melakukan kesalahan, kemaksiatan. Tapi bila tergelincir, buat maksiat, maka dia kata, tak ada guna dah aku ibadat. Malah dah aku mari surga. Selama ni dia mari surga istiqamah, jemaah tak pernah tinggal, dengar orang mengajar sungguh. Maka dia rasa aku ni tak mungkin buat maksiat. Kerana aku banyak buat amal ibadat, aku taat perintah Tuhan, maka amal ibadat akulah yang akan menjaga, mengawal diri aku daripada berbuat maksiat. Orang tina, orang perempuan teguh pun dia paling ke dinding, cakap dengan dinding, warak je kat sini. Berjuruhnya. Tiba-tiba buat maksiat, maka surga dak mari, semaya pun dak belaka tinggal habis kata, tak ada guna selama kini aku semaya baik. Rupa-rupanya boleh juga buat maksiat. Ini orang panggil orang yang putus daripada rahmat Allah. Satu makna.
Atau makna yang kedua, dia memutuskan manusia lain daripada rahmat Allah. Kerana dia banyak amat ibadat ni kan? Ibadat dia banyak. Maka dia pandai manusia lain hok amat ibadat sikit-sikit kurang pada dia tu seperti ahli neraka belaka. Gitu ah. Nah, ya tahu bergerak surah An-Najahiyah. Nah, apa rakaat tarawih ahli neraka belaka waktu tu. Oh, selalu dah. Ahli neraka selalu. Dah lah maya 8 rakaat, doa letih, nak ke doa syurga tu apa ya ramai-ramai. Nah ni. Oh, bukan macam aku semaya tengok beratus rakaat. Oh, dah. Ha tu. Dia memutuskan manusia lain daripada rahmat Allah. Itu makna abid muqnit. Nah, hamba kuat yang amat ibadat, hamba yang banyak kuat amat ibadat tapi putus daripada rahmat Allah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, qala akhbarana an Zaid bin Aslam, mengkhabar akan kami daripada Zaid bin Aslam, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, qala Umaru, berkata Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar yang cerita, dia kata anna rajulan kana fil umamil madiyati. Sayyidina Umar kata bahawasanya ada satu orang laki-laki, dia ni setengah daripada umat nabi-nabi yang terdahulu, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu ni walaupun Sayyidina Umar cerita, kita orang-orang yang kemudian ni mestilah berakhlak dan beradab dengan sahabat Nabi. Nah, Sayyidina Umar walaupun dia kat sini ni cerita riwayat ni kata Sayyidina Umar cerita. Tapi cuba kita fikir, Sayyidina Umar ni boleh tak cerita kalau benda tu dia tak dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kau ya reka sendiri. Mesti dia cerita ni benda hak dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kata, Omar aja cerita apa ke dia nya, boleh jadi bohong. Jangan. Jahat akhlak kita dengan sahabat. Orang lain ni gitu banyak itu. Dia tanya awak semai tarawih apa rakaat? 20 tu hak Omar. Lape ni hak Nabi ya. Nabi dengan Omar hak mana hebat? You buat banding itu. Bodoh boleh. Buat banding Nabi dengan Umar mana hebat ya? Tentu dah Nabi hebat. Jangan buat banding gitu, orang tak banding itu. Betul tak? Tak buat banding itu apa tak banding mu dengan Abu Lahab selalu senang. Nah, buat banding Nabi dengan Umar mana sahabat dah. Nah, kalau boleh buat banding sahabat sama sahabat pun suul adab. Buat banding mana afdal? Abu Bakar ke Umar, Ali ke Uthman? Tak. Su'ul adab, sebab ulama kita telah buat muqarrar dah. Afdal sahabat Abu Bakar, kemudian baru Umar, setelah tu Uthman, kemudian Ali, 4 orang sahabat khulafa ar-rasyidin, kemudian al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang dikhabarkan dengan berita gembira dengan syurga hidup-hidup, kemudian ahlul badar, kemudian ahlul uhud, kemudian muhajirin, awal berhijrah, banyak peringkat tabaqat sahabat. Tak boleh kita nak buat banding. Mana hebat tu? Tak boleh. Ni buat banding Nabi dengan Umar terus. Jahat orang ni, jahat sungguh. Tentu dah kita jawab hebat Nabi. Kata dah hebat Nabi. Lepas tu, apa kat? Ni hak kemahnya. 20 banyak. Buat gapo Umar aja. Jadi seolah-olahnya Umar ni tak ikut Nabi kau kan? Bahaya cakap lagu tu. Jadi Sayyidina Umar ni tak ikut Nabi. Buat 20 rakaat. Kita ni hak hidup tahun 2022 zaman Covid, hari-hari pakai tutup muka ke hulu ke hilir ni hak lebih kuat ikut Nabi berbanding Sayyidina Umar. Gitu. Khabar dak ni weh. Hidup zaman mana kita ni weh? Nah, Allah tak sedar dirinya. Sayyidina Umar tentu dah ikut Nabi. Pasti dah. Pas Sayyidina Umar kata nikmatu bid'ah tu hadi. Bagus bid'ah ni. Hak dia buat bid'ah tu bukan 20 rakaat. Hak dia buat bid'ah tu ialah sembahyang tarawih berjamaah setiap malam Ramadan dengan tu imam yang dilantik Ubay bin Ka'ab. Hak tu hak bid'ah. Sebab Nabi tak pernah buat gitu. Nabi kalau tarawih, Nabi mari masjid 2-3 malam, Nabi tak mari masjid pula 2 malam, 3 malam, lepas tu mari pula 2-3 4 malam, lepas tu tak mari pula. Itu Nabi lagu tu. Sebab apa Nabi buat lagu tu? Sebab ada alasannya. Nabi bimbang, takut malaikat Jibril turun wahyu royak ke Nabi, Nabi Muhammad,
umat kamu diwajibkan sembahyang tarawih tiap-tiap malam Ramadan. Mapuh kerah fok kita hok malah hangit belakang ni. Selok sudah 5 waktu pun nak buat taah malah ni tarawih tiap-tiap malam tidak mapuh kerah. Nabi tu bil mukminina raufur rahim. Nabi tu dengan orang mukmin kasih belah. Nabi sia belah. Sakit kesia belah Nabi memang. Nabi kalau dia tu imam, dia baca pendek-pendek Ya sungguh. Baca pendek-pendek. Sebab tu kalau nak terah 20 rakaat 9.5 sudah mari pon dak ambo. Pendek-pendek ya baca. Inna a'tayna qul huwallah. Wal asri qul huwallah. Watin qul huwallah. Qul huwallah sama rakaat kedua. Kedua kali qul huwallah kau tak ada Quran sekali. Betul tak? 9.5 siap. Ngawiti-witi. Nabi itu kalau dia jadi imam, dia baca reka-reka. Iza amma ahadukum falyukhaffif. Iza amma ahadukum falyukhaffif. Bila mu jadi itu imam di kalangan kamu, maka kamu peringankan bacaan. Itu Nabi SAW. Tapi Nabi kalau semaya sore, jangan kalau semaya sore. Tajuk Nabi rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat pertama saja Al-Baqarah. Bukan Al-Baqarah. Allahu Akbar bukan gitu. Mana baca surah Al-Baqarah satu rakaat yang pertama. Rakaat kedua Ali Imran. Anas bin Malik cuba terana ikut jadi makmum. Tak huyung duduk. Itu Nabi. Kalau semaya jadi imam dia perekah-perekah sebab mu tak tahu di belakangmu ada pocik sakit orak, sakit lutut. Lemah jatuh darah tinggi berapa semua kecil manis macam-macam halah orang tua ni kan. Ni dak kita kata balik. Kalau jadi imam baca panjang. Dua lah rakaat. Getar guruk gitu orang tua kakak belakang dah. Sudah maya pocik tu cuek tu imam. Panjang baca Quran, baca. Pendek sikit boleh tak? Allah. Dah lah tua nak mati esok lusa dah. Imam tu dak marah pula pocik. Orang kita kan lagu tahu. Tapi kalau tak jadi imam semaya sore lagu mana? Fatihah senapah. Allahu Akbar. Dalin amin. Allah sana sudah. Terbalik. Nabi kalau tak jadi imam panjang. Jadi imam pendek. Kita kalau jadi imam jadi panjang. Panjang meleret-leret. Beri salah tu 2 minit. Assalamualaikum. Apa kena buat lagu-lagu dah. Bisa ada biasa sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tapi tak boleh kena mengerek, kena alung-alung, kena berlagu-lagu, nak berjoget-joget. Pelik buat kita ni. Kalau semai sore laju sangat boleh. Pos kalai. Salam. Kalau semai sore kita balik gitu. Maka Sayyidina Umar bukan nabi, betul tak? Sayyidina Umar nabi ke? Dok. Maka Sayyidina Umar tak bimbang dah wahyu turun ke tak turun, memang tak turun. Maka sebab tu Sayyidina Umar hipung tiap-tiap malam Ramadan semaya tarawih. Sebab tak ada bimbang Jibril turun. Jibril nak turun ke apa dia bukan nabi. Bimbang lagi takut Jibril turun merajik. Nak turun buat apa muka-mu bukan nabi Umar dah. Maka kerana tu Sayyidina Umar buat bid'ah. Ada pun hak 20 rakaat tu bukan bid'ah. Hak tu daripada nabi dah. Bahkan kata Imam Ibn Taymiyah, hadis tentang rakaat tarawih ada 3. Pertama 13 rakaat. Itu 13 rakaat. Kedua 20 rakaat. Ketiga 40 rakaat. Banyak lagi. Tapi kata Ibn Taymiyah, sebaik-baik khairul umur awsatuha. Sebaik-baik hijrah tengah. Mana? 20. Sebab tu siapa lah ni Mekah pun 20. Betul tak? Buat tak boleh ustaz awak lapar. Boleh. Lama kata ustaz ni syadik tak sewi orang buat lapar. Bila saya tak sewinya? Boleh buat lah lapar. Sampai bila-bila sampai mati pun tak apa buat lagi lah. Tak apa. Cuma jangan klaim lapar ni hak nabi ni. Jangan cakap gitu. Lapar ni hak nabi ni 20 hak Umar jah. Dah lah Umar jah. Lapar ni hak nabi ni. Nampak kemah dia ni. Jangan kelih tu je jangan. Patut hak lapar hak siapa? Hak kita lah. Tahu tak siapa? Siapa hak lapar? Kita dah tu ni. Hak lapar siapa? Hak
Hak kita, mau kita malah. Nah, nak pergi esok nak pergi kerja lagi, nak shopping baju gaya lagi, lapar cukup lah ustaz. Tak apa. Hak kita tak ada. Beres, selesai masalah. Nah, bukan wajib, sunat. Nah, itu. Ada sungguh. Kadang-kadang orang kita ni terbalik hak wajib dengan sunat ni, betul tak? Memang dah. Tarawih penuh. Tu pun 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan. Ni akhir-akhir ni apa kita ayat dia 10 hari kata. Nah, enggak 10 hari 10 hari tinggal. Nah, padahal tarawih tu sunat. Hak wajibnya semai 5 waktu. Tarawih penuh, nak pecah surah. Dia mari cek gini. Dia kata haji surah kita kena besar dah ni. Nah, kecek nah ni. Dia mari 1 2 3 Ramadan je. Nah. Tu pelik dia. Subuh semai jemaah 2 ekor yang tinggal. Tu imam atau bila? Hak lain tak tahu mana halal lah ke. Hak mana? Hak banyak pahala ni. Hak wajib ke hak sunat? Hak wajib. Gitu. Jadi pelik tak mau buat kita. Terbalik sok mau buat kerja. Balik cook habis legging. Baik, aduh. Nah, sama cerita ni tak habis lama ke. Saya normal cerita. Anna rajulan kana fil umamil madiyati, sesungguhnya ada satu orang laki-laki, dia ni setengah daripada umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Bagaimana laki-laki tadi perangai dia? Yajtahidu fil ibadati, bersungguh-sungguh dalam beramal ibadat. Orang lain banyak semaya pun, kuat semaya pun, setakat itai ada hari ni. Nah, ada nak ngurus dia nampak itai kat hari dah. Ambo pun dia kata ada juga kadang-kadang nampak tak nampak ke. Ambo tak apa, ambo tak kuat mana maya ni. Nah, orang lain kuat pun itai, dak pun berasa. Nah, dia dak berapi tu. Lu ponaga. Kuatnya semaya. Ini laki-laki ni. Wa yushaddidu ala nafsihi, dan bersangatan ekstrim di atas nafsu dia. Kuat lawan nafsu. Orang lain buka puasa kena juga nasi sepinggan. Nah, kalau lauk sedap 3 pinggan. Mendingan 3 tu sunat. Lepas tu jangan kata tarawih dengan isyak. Ngorek pun tak boleh nak semaya. Bawa rasa nak jeluak tu habis. Tapi laki-laki ni kalau buka puasa jangan kata nasi sepinggan. Wah, kemas putih. Jah. Tu pun belah 2. Separuh lagi makan sahur kat geng. Kuatnya lawan nafsu dah tu ni. Biar gelepar nafsu lapar tu. Nah, tapi walaupun banyak dia buat amal ibadat, kuat dia lawan nafsu, perangai dia kata Sayyidina Umarnya lagu ni. Wa yaqnatun nasa min rahmatillahi ta'ala. Tapi dia suka memutuhkan manusia lain daripada rahmat Allah. Dah banyak amal ibadat dia kan? Ya rasakan macam mana? Kita tengok orang amal ibadat sikit-sikit macam kita ni. Ahli neraka belaka ni. Tu. Cannot go. Semua ahli neraka belaka. Aku seorang ahli syurga. Tu. Perangai lah gitu. Nah, dia memutuhkan manusia lain daripada rahmat Allah. Ini perangai dia. Kemudian kata Umar, summa mata, kemudian mati orang ni. Bila mati, faqala rajulu, maka laki-laki tak ada cakap dengan Tuhan. Dia kata, ya Rabbi, hei Tuhanku, mali indaka, apa balasan baik aku di sisimu? Tentu dah dia nak balasan baik, betul tak? Tak kira buat amal ibadat banyak nak neraka. Kita hak tarawih 8 ni pun nak syurga, betul tak? Hak malah tarawih 8 boleh doa tu. Amin. Dah boleh ngatuk dah. Nak syurga lah? Nak syurga. Tak kira ibadat banyak nak ke neraka. Tentu-tentu dah nak syurga. Harap Tuhan balas jawapannya mu tepat mu dalam syurga Firdausil A'la. Syurga Firdaus yang paling tinggi. Sebab mu hebat ibadat banyak, mujahadah hebat mula. Ya harap lagu tu. Tiba-tiba faqalallahu ta'ala lirajuli, tiba-tiba Tuhan jawab ke laki-laki tadi, an-naru neraka. Tepat mu dalam neraka. Nah. Lagu mana weh? Lagu mana kalau kita duduk tempat dia? Tuhan sendiri hak kata mu duduk neraka. Lagu mana agak-agak? Bahasa happy ke bahasa nak gila? Bahasa nak gila lah weh. Nah, ya laitani kuntu turaba, baik jadi tanah lah, tak ada pedah jadi nasi lagu ni tu. Nah, kita ni hak malah buat amal ibadat ni, kalau Tuhan kata mu tempat dalam neraka, salah. Kalau orang lain hak kata tempat mu dalam neraka, kita boleh jawab balik, hak abah mu ke neraka. Betul tak?
Kalau orang lain kata mu neraka, abah mu kan neraka. Sedap kata orang neraka. Kita boleh jawab, ni Tuhan sendiri. Tuhan hak punya neraka kata tempat kita neraka. Nak jawab mana? Tak terjawab. Pakai cair situ. Nah, pakai jadi tanah gitu ah. Nah, tu tengok. Jadi laki-laki ni bila Tuhan kata tempatmu neraka bukan syurga dak. Qala rajulu, lalu laki-laki tak ditanya pula, ya Rabbi, hai Tuhanku, fa aina ibadati wajtihadi. Pah ke mana habis ibadat aku hak banyak-banyak mula. Mujahadah aku hebat-hebat mula pah ke mana habis? Tok tak ada sikit apa. Nak kira di kampung ni aku paling banyak sekali semaya. Nah, aku paling kuat sekali puasa. Aku paling banyak kali baca Quran. Aku hak paling kuat kali berzikir. Orang lain sikit-sikit je. Tok orang lain masuk syurga, aku hak banyak ni masuk neraka. Pah ke mana habis ibadat aku ni? Dia tanya tu. Dak buah hati ya tu ni. Dak buah hati. Lalu Tuhan cerita ke dia, faqala Allah, Tuhan jawab ke dia, innaka, sesungguhnya mung ni, kunta, adalah mungnya mula taqnatun nasa min rahmati fid dunya. Mu suka memutuskan manusia lain daripada rahmat aku ketika mana di dunia. Fa ana, maka katanya Tuhan ke dia, aqnatukal yauma min rahmati, aku yang putuskan mung daripada rahmat aku hari ni. Kalau tu putus rahmat tu hidup mana? Jawabnya neraka. Itu. Maka sebab tu jangan kita memutuskan manusia lain daripada rahmat Allah. Jangan. Jadi macam Bani Israel. Nah, Nabi kata ada dua adik-beradik, samaratu akhwani, ahaduma ya'budullah wa ukhra yu'sihi. Zaman Bani Israel ni Nabi kata ada dua adik-beradik, kaki amat ibadat seorang, kaki maksiat seorang. Abang dia kaki ibadat, adik dia kaki maksiat, kaki disko, kaki cocok bitel, kaki togok arak. Nah, itu. Wa fi zati yaumin, pada satu hari, qala la'abid minhuma lil asi. Abai dia hak kaki kuat wa amal ibadat ni kata ke adik dia hak kaki maksiat. Kerana tak tahan dah nasihat molek-molek, tak dengar kata. Kali ni kasar. Dakwah sentak dia panggil ada kala ni, dakwah sentak. Betul ni? Sentaknya. Nah, jaga-jaga. Orang suka dakwah sentak ni, bimbang-bimbang takut orang yang didakwahi masuk syurga, orang yang berdakwah masuk neraka. Dah sentak, bahaya sentak-sentak ni jangan. Nah, yang ni sentak ni, dia kata kan, wallahi, demi Allah, dia kata, la tadkhulanna an-nar wa la yaghfirallahu laka. Demi Allah, mung ni hai adik aku, pasti mu akan dihumbai oleh Allah dalam neraka, dan Allah sekali-kali tidak akan ampun dosamu sampai ke bila-bila. Dia cakap lagu tu. Nah, Nabi kata falamma tawaffahuma, tak kalau nak wafat kedua-dua ni, Allahu waffaqa baina yadayhi, Allah Taala hipung di hadapan Allah akhirat lah. Qala Allah Taala minhuma lil abid. Lalu Tuhan tanya hak kaki amal ibadat tadi. Tuhan tanya mana? Manil ladzi azinaka an tatali alayya? Man, siapakah? Alladzi, yang azinaka, mengizinkan engkau, anta tali alayya, ambil urusan aku sebagai Tuhan. Nak jawab mana? Sudah. Nah, Tuhan tanya mula, kerja apa buat mak? Kerja bawa lori ya Tuhan, nak ni. Mana nampak apa Tuhan mula? Sudah. Nak jawab mana dak ni? Boleh. Kerja apa mula? Kita ngajar ustaz gitulah, aku kapung-kapung gitu ya Tuhan. Ustaz, mana nampak apa Tuhan mula? Sudah. Nah, ni kerja ke apa ni? Bisnes diri Tuhan. Nah, buka syarikat, company besar juga lah, sini yang berhak. Nego lah, nego. Bagaimana jadi apa Tuhan mula? Sudah. Tak jawab. Akhirnya abang dia masuk neraka, adik dia masuk syurga. Pelik. Kaki maksiat masuk syurga. Iya. Adik dia masuk syurga sebab dakwah sentak tadi. Bila abang dia kata, mu ni demi Allah Tuhan akan masuk dalam neraka, Tuhan tak akan apa, tiba-tiba rak mari hidayah masuk, hidayah dalam jiwa, taubat dengan Allah. Ya Allah, aku tak boleh masuk syurga ni. Janganlah Tuhan mu bakar aku. Abang dia hak kaki ibadat, ketika mana kata ke adik dia lagu tu, dalam hati rak mari, saya mesti ahli syurga. Saya tak pernah buat maksiat. Tengok. Saya kuat buat amal ibadat. Tentu-tentu dah saya ahli syurga. Adik saya ni ahli nerakanya. Karena takabur sekelumit
cukup untuk Allah humbai dalam neraka. Kerana menyesal yang sedikit, maka cukup untuk Allah Ta'ala jemput masuk syurga adik ya kaki maksiat. Itu. Maka sebab tu jangan kita memutuskan mana-mana hamba Allah daripada rahmat Allah. Pas lagu mana ustaz? Kadang-kadang kalau kita tengok hak jahat agak memang kita rasa mari telitah lagu tu dalam hati, betul tak? Tengok hak tolu, hak tak tutup aurat, hak bengok, hak orang tino hak tak tutup aurat, kau banyaklah ni. Pakai luar ketak, jobo golek kopek, golek-golek depan kita duduk jalan cari makanan, cari baju raya ke apa dah ni. Kan mari telitah dalam hati kita dah. Maka aku tu hari neraka baru uti basel nak tenin. Kan ada ke lah mai. Boleh. Rahmat Allah jangan kita putus. Kita benci pada maksiat. Iya, benci pada maksiat. Jangan duk tengoklah. Lepas tu lagu mana ustaz? Ya Allah, ihdini wa qaumi fa innahum la ya'lamun. Mungkin doa lagu tu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ya Allah beri hidayahlah pada orang ni ya Allah. Itu cara Nabi. Bukan cara maki hamung, bukan cara pergi putuskan orang daripada rahmat Allah. Menatan ni kena neraka sekali baru ti basah. Kan kita kan lagu tu kita ada tu ni. Bukan gitu cara Nabi. Nah, caranya mana? Ya Allah bagi petunjuk. Ya Allah beri hidayah pada aku dengan dia. Nah, jangan dia saja. Jadi pok iblis pula dia ni. Rasa dia selamat. Iblis tu gitu. Kita ibda' bin nafsik. Mulakan dengan diri kita. Itu. Pas lagu mana ustaz? Memang gitu ada mari. Jangan kata nama kat awal begitu. Nak duduk temai bini pergi beli baju raya kan. Kita ni malas nak masuk, nak turun duduk alas kereta. Lepas tu lalu depan muka golek jubur tahi. Nak hanya mari. Menatan ni tak erti boleh puasa, celaka. Hanya mari lagu tu. Mari dalam hati. Allah. Pas lagu mana ustaz? Tak sewi jadi memutuskan mana-mana hamba Allah daripada rahmat Allah. Kata ulama arif billah, kita mesti bersifat dengan dua perkara. Mana? Pertama husnuzon ma'a ibadillah wa su'zon binafsihi. Sengka baik dengan mana-mana hamba Allah, jahat sengka dengan diri sendiri. Kayak kita terbalik. Jahat sengka dengan hamba Allah, baik sangka dengan diri sendiri. Kayak kita gitu. Saya ustaz setiap ahli syurga. Boleh tu boleh tentu lagi syurganya dengan aku. Kayak kita lagu tu. Terbalik. Hak betulnya sengka baik dengan hamba-hamba Allah, jahat sengka dengan diri sendiri. Bagaimana kita nak jahat sengka dengan diri sendiri, baik sengka dengan hamba Allah? Kata ulama arif billah lagi, kita tadabbur ayat Quran. Allah Ta'ala firman, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Tu Tuhan kata di dalam malam adanya siang, di dalam siang adanya malam. Malam sifatnya gelap, betul tak? Malam sifatnya gelap, zulumah. Dosa sifatnya gelap, zulmah. Tak nampak gelap. Innal abda, Nabi kata seorang hamba iza akhta'a, bila buat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, dititikkan dalam hati dia tu dukhan, hakikat asap hitam masuk dalam hati dia. Asap hitam buat dosa hitam. Kadang-kadang bukan setakat hati hitam, naik pas muka hitam. Kadang-kadang ada kayak gitu. Tengok muka dia keruh. Pabulah hak muka menata ni. Lihat ni. Kalau ada kayak gitu dah. Hitam dia tu penuh dalam hati pas muka naik hitam. Ada kayak lagu tu. Tu. Walaupun kita tengok orang seperti tu, mari pula telitah dalam hati kita. Mari pula. Barangkali dia ni seperti malam yang Allah Ta'ala kata di dalam malam adanya siang. Apa? Barangkali ada ibadat-ibadat yang dia buat secara sembunyi-sembunyi. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Barangkali ada. Wallahu a'lam, kita sangka baik. Itu. Adapun kita sendiri ni seperti siang, betul tak? Cerah semua muka air muka kat sini, ibu-ibu kita ke bapa-bapa kita, semua cerah belaka air muka. Bukan cerah kulit. Kalau cerah kulit kena pakai pek lah beli. Cerah tu mana cahaya. Ada cahaya muka, tengok semua. Ada muka apa Abu Lahab sini ada? Tak ada. Ada muka Abu Jahal, tak ada. Semua muka apa? Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ada. Cahaya tu, cahaya mukmin, cahaya iman. Cerah belaka. Pakai piah belaka sokok. Berserubai kadang-kadang. Tu bercelok kadang-kadang. Wasugi ni, kiri kanan telinga. Wasabih hatta tekok balut. Jubah 2 3 4 lapis. Labuh heret habis tak kunci tak hayal apa semua.
Nah, nampak macam soleh kita dah, juru. Tetapi walaupun kita seperti siang, nur cahaya siang ni cerah. Cahaya. Tuhan kata di dalam siang adanya malam. Artinya kita tahu apa dosa yang kita buat dengan secara sembunyi-sembunyi. Sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah lebih tahu apa yang ada dalam rumah dia. Kita lebih tahu dosa apa yang kita buat. Maka ketika tu, ya Allah, orang yang nampak aku jujur ni banyak dosa aku, ya Allah. Mujulah tutup aib aku. Itu. Mubaikilah akhlak aku, mubaikilah zahir batin aku, ya Allah. Aku ni tak baik, ya Allah. Aku tak jujur, ya Allah. Aku banyak jahat, aku banyak dosa, ya Allah. Kita jadi lagu tu kita. Su'zan bi nafsihi tu jadi perangai kita lagu tu. Orang lain boleh jadi nampak jahat zahir tapi baik sebenarnya mereka, ya Allah. Kita je tak tahu dia baik ke jahat dengan secara hakikat. Itu. Maka kalau kita boleh bersifat dengan dua perkara tadi, mudah-mudahan kita tak akan memutuskan mana-mana hamba Allah daripada rahmat Allah. Itu. Baik. Boleh lagi deh. Pukul apa sudah kuliah Zuhur ni? Kau siapa buka puasa? Jangan nak sini. Sikit lagi boleh dah? Sikit lagi dah. Kemudian dia kata sini ruwiya, diriwayatkan, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri cerita. Nabi kata, anna rajulan, bahawasanya ada satu orang laki-laki ni lam ya'mal khairan qattu illa tauhidah. Satu orang laki-laki ni berkata, ada satu orang laki-laki dia tak pernah lam ya'mal khairan, dia tak pernah buat amal dia tak pernah buat amal dengan satu amal kebaikan qattu, langsung. Aduh, kuat tu, payah tu. Kalau semaya dah Zuhur sekali seumur hidup, ada juga kebajikan dia pernah buat. Tapi kalau dia semaya tak pernah langsung, itu dia panggil khairan qattu, tak pernah langsung buat amal ibadat. Illa melainkan tauhid, dia percaya Allah tu satu. Itu tak? Bila sebut kata dia tak pernah buat amal kebaikan langsung, maknanya dia senantiasa buat amal kejahatan. Gitu dah. Dia tak lagi dah. Baik dengan jahat ni dia talazum. Kalau tidak baik mesti jahat. Kalau tidak jahat mesti baik. Dua tu. Dia tak ada. Saya bukan jahat, cuma tak semaya. Doh, mu tak semaya tu jahat lah bengang. Boleh cakap gitu. Saya ni bukan jahat, cuma tak semaya ya. Tak semaya tu jahat dah. Ingat kau merokok dulu baru jahat. Ada cakap gitu. Dia baik dengan jahat ni dia talazum. Kalau Nabi kata tak pernah buat satu pun amal kebaikan langsung, bermakna dia senantiasa buat amal kejahatan sokmo-sokmo. Itu maksud. Itu dah. Jadi sebab tu kalau orang cakap dia kata jemaah tabligh ni cannot go, dia kata suruh orang buat perkara makruf ya, cegah mungkar tak berani. Ada orang cakap gitu. Orang cakap tu jahil tu. Jangan cakap gitu. Bila suruh benda makruf pada makna cegah benda mungkar. Dia amar makruf nahi mungkar, dia tak boleh pisah dua tu. Kalau suruh benda makruf automatik cegah benda mungkar. Suruh semaya pada makna cegah orang jangan tinggal semaya. Tinggal semaya tu mungkar tak? Mungkar. Ma haruma bi ijma'in, diharam dengan ijma' ulama. Bukan mazhab Syafi'i saja haram tinggal semaya. Kau mazhab Syafi'i saja haram tinggal semaya. Mazhab Hanafi sunat tinggal semaya gitu. Enggak. Jadi suruh benda makruf pada makna cegah benda mungkar. Cegah jangan berzina pada makna suruh kahwin. Itu al-amru bisyai' nahyun 'an diddihi, an-nahyu bisyai' amrun bididdihi. Lagu tu. Ni supaya kita tahu. Jangan kita sedap-sedap mulut ya. Berani amal makruf ya tahu. Nahyu mungkar tak pandai. Sedap cakap peteh. Bila amar makruf automatik dah cegah benda mungkar. Automatik. Dia bukan pakai manual dah, automatik. Itu lagu tu. Jadi sini bila Nabi kata dia ni tak pernah langsung buat satu amal kebaikan pun, automatik kita kena faham, kalau gitu dia sokmo-sokmo buat amal kejahatan. Melainkan dia percaya Tuhan tu satu. Falamma hadarahul mautu, maka tak kala mana hadirlah akan dia oleh mati. Maknanya dia dekat-dekat sakit tu, dia tahu kata sakit dia ni, aku ni mati dah kot dengan sakit ni, sakit berat faqala, maka dia pesan li ahlihi kepada anak bini dia. Dia tahu kata nak mati dah dia ni. Maka dia pesan ke anak bini dia, kata mana? Idza ana mutu,
apabila aku mati nanti, hei bini, hei anak-anak aku, fa ahriquni bin nari, mubakarlah jasad aku dalam api. Jangan tanah kubur, bakar aku dalam api. Hatta tad'uni ramadan, sehingga mu tinggal ke jasad aku dalam api tu sampai jadi abu. Tak cukup setakat tu, summa zaruni fil bahri fi yaumin rihin, kemudian mu ambil abu mayat aku tu pergi lepas ke laut. Jangan lepas selalu, tengok angin tiup ke tak. Kalau angin tak tiup, jangan lepas. Fi yaumin rihin, pada angin bertiup kecil, angin tiup laju, pau, lepas abu mayat aku tu. Tu macam Hindu ni, macam Hindu dah. Hindu ini bila dia pesan gitu ke anak bini dia, fa fa'alu, anak bini dia buat sungguh. Moga tak belak, moga dia pun jahat. Bila suami, keluarga, ketua keluarga tu jahat, anak bini jahat, jahil tukar. Gitu nah, sebab tu kalau kita nak bini kita solehah, anak kita soleh-solehah, kita kena soleh. Gitu. Ni kalau kita sendiri jahat, apa nak harap bini jadi solehah? Anak-anak soleh-solehah? Ndak jawab dia. Dia suruh anak dia mari sorang. Maya sorang no. Kuih dengan kaki. Dia buat air kopi, dia isap rokok, tengok Netflix pun. Kegau jahat tu lelaki gitu, pok gitu, anaknya tepok aku ni gila sungguh. Suruh saja, dia sendiri tak buat. Dilalatul fi'liyah aqwa min dilalatul qauliyah. Pengertian dengan secara praktikal tu lebih kuat daripada pengertian dengan secara cakapan. Itu orang motivasi, bukan kata gitu tak. Kadang-kadang anak bini ni kita suruh sekali dua gitu sikit-sikit lah. Tapi kita sendiri yang buat, maka anak kita akan contoh perbuatan kita. Jangan tak suruh rasa, jangan. Kita sore pergi masjid sorang, kita sore berjuru. Anak bini kita biar masuk dengan aku pun tak apa, jangan. Tu. Jadi pihak tu, bila bapak suami sendiri ketua keluarga pun jahat, anak bini jahat jahil tu okey. Memang tak tahu gapo, nya bakar sungguh mayat pok dia dalam api. Lepas sungguh abu di laut. Faizan, maka tiba-tibanya huwa laki-laki tadi fi qabdatillahi ta'ala, di dalam genggaman Allah Ta'ala. Tiba-tibanya dia duduk dalam genggaman Allah, dalam rentahan Allah Ta'ala maknanya. Faqala Allah Ta'ala, lalu Tuhan tanya dia. Tuhan tanya ni bukan Tuhan tak tahu dah. Setiap kali kita jumpa hadis ke gapo, Allah tanya Nabi dia, Allah tanya malaikat dia, itu bukan makna Allah tak tahu. Apa-apa dia tanya, udah dia Allah Maha mengetahui. Lepas tu apa dia tanya, dia Maha mengetahui. Allah tanya supaya kita yang tak tahu ni tahu. Gitu. Kita kalau tak tahu memang kita tanya sungguh, betul tak? Tak tahu kita kena tanya. Tak tanya sesat jalan. Pas Tuhan tanya. Tuhan pun tak tahu juga. Dia tanya banyak ni. Tak. Tuhan Maha tahu. Pas tanya apa dia tahu? Supaya kita tak tahu ni tahu. Kalau Tuhan tak tanya, kita pun tak tahu. Betul tak? Itulah gitu. Kalau Tuhan tak tanya laki-laki ni, kita tahu tak? Kenapa laki-laki tu suruh bakar mayat dia kau? Tak tahu. Maka Tuhan tanya supaya apa? Supaya kita hak tak tahu ni tahu. Tuhan kalau Tuhan tak tanya, Tuhan Maha mengetahui. Yang itu. Nah, tu lagu tu dah. Faqala Allah Ta'ala li rajuli, lalu Tuhan tanya kepada laki-laki tadi, ma hamaluka ala ma fa'alta? Ma apakah hamaluka yang membebankan engkau ala ma fa'alta, di atas barang yang engkau perbuat? Maksudnya apa yang menstress kamu, yang menyebabkan kamu buat lagu tu gapo perkara yang menstress kamu, yang menjadi tekanan perasaan siapa pesan anak bini mu supaya bakar jasadmu dalam api? Menstress kau gapo? Jawab laki-laki tadi, qala rajulu ma khafatuka ya rabbi, aku pesan lagu tu kerana aku takut sungguh kamu itu. Tak kala mana aku dekat nak mati tu aku duk panggil mikir, ya Allah, amal ibadat gapo aku nak harap rahmatmu. Satu amal pun pernah aku buat. Macam kita ni, kalau kita dekat nak mati, ada juga amal ibadat kita boleh kita harap ke Tuhan. Betul tak? 8 rakaat tarawih kita buat, jangan main-main. Ya Allah, ada mula 8 rakaat tarawih, ya Allah, rahmatilah aku ya Allah. Nah, sedekah surah pun kita rajin, biar seria tu hak gulung, hak lipat, hak acur pun. Nah, ya Allah. Kayak banyak orang sedekah gitu. Ya Allah, jangan agak sedekah lagu tu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kita nak sedekah ke surah masjid ni, biar piti hak molek. Banyak tak? Sikit tak apa. Kalau banyak lagi bagus. Benar ni? Sikit tak apa, seria aja. Tapi seria tu bagus. Molek.
Ni seria lipak kecil bulat gotel tok dalam sarung coli lagi bau busuk bangang nyelep kepik tu la ilaha illallah. Orang masjid nak kira tu gapo blender. Soyok pula kena seletik lagi. Loh, kita kalau orang kita ni cashier kedai rocik orang cucu duit lagu tu kita nak lah. Kita bayar duit, orang bayar duit kita beli barang. Soyok sikit minta kadah betul tak? Ada duit molek dah tak molek duit ni. Pak kita nak amal ibadat letak duit dalam seria hancur pula tu munasabah dah letak kat seria apa hok comel hok getah bau bank sedap itu dah ni orang nak ngira pun sedapnya bau duit tu barulah orang panggil buat amal kebajikan dak dikatakan mu buat amal kebajikan sehingga mu sedekah gapo hok mu kasih gitu. Baik, bila lagu tu dia kata aku tak ada satu pun amal kebaikan aku buat. Aku nak agak rahmatmu lagu mana ya Allah. Aku tak boleh nak agak. Pasti dah aku kalau mati dengan aku, jawab dia. Kalau gitu nah aku besarkan anak bini aku supaya bakar jasad aku jadi abu lepak laut. Bapa? Mudah-mudahan mu tak jumpa cari aku. Ya engkau ya jahil. Nah. Mari cerita dalam kepala otak dia. Kalunya bakar jadi abu lepak laut. Hilang dah lah ya. Jadi Tuhan cari mana mamak? Tak ada dah Nah, tak ada dah dianya. Nah, jadi harapan dianya boleh lari ke Tuhan. Nah, tak jumpa cari Tuhan dia. Rupa-rupa tak boleh lepas dengan Tuhan. Nyap jumpa juga dia kata ya Allah, aku takut sungguh kamu ya Tuhan. Maka Nabi kata orang ni faghfara lahu biha. Maka Allah ampun bagi laki-laki dengan sebab dia takut sangat ke Tuhan. Wahwa padahal Nabi kata laki-laki itu lam ya'mal khairan qattu. Dia tak pernah buat satu pun amal kebaikan langsung illa tauhidah melainkan dia percaya Allah tu satu. Nampak? Tu. Namun tak ada habis surah malam ni dia kata. Jangan kita boleh buat amal ibadat dah ni. Alah buatlah istiqamah banyak lagi. Tapi jangan kita pandai hina pada makhluk Allah hak lain. Sebab hujung jatuh kita tak tahu. Hujung jatuh kita tahu. Innamal a'malu bi khawatimih. Hanya sudah amal ni dikira yang paling akhir. Baik, habis itu. Kemudiannya cerita seterusnya ni panjang. Hadza hikayatun. Ini ada satu cerita sampai bawah ni. Nak baca ke tak? Kalau baca ni rapat kasar bukan kuliah Zuhur ni buku 3 dah. Ambil intisari dah. Intisari. Kalau baca sampai bawah ni cerita dia. Daripada atas ni sampai bawah ni. Memang sampai asar ada pun buka puasa tu. Cerita terakhir ni cerita zaman Nabi Musa. Dia kata anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam fakarihan nasu ghaslahu wa dafnahu li fisqihi. Ada satu orang laki-laki di zaman Nabi Musa mati dia, orang kampung tak usah uruh jenazah dia. Tak usah mandi mayat dia. Tak usah kapal dia. Sebab apa? Dia jahat sangat. Pasik. Orang panggil dia Abdullah Pasik. Pak Allah jahat. Pak Allah pasik. Mana Pak Allah jahat? Pasik tu mana jahat lah. Khuruju an ta'atillah. Tak taat perintah Tuhan. Maka bila dia mati tak ada seorang habuk orang kampung nak urus jenazah dia. Dibiar mati begitu saja dalam rumah. Ada tak sini orang kampung sini ada? Tak ada. Walau tak mari sorang pun mari keluarga dia tolonglah pengurusi, tolonglah tu email pun pergi juga urus. Pergi juga JK sorang walau tak pernah mari sorang pun biarlah. Ni kena tunai. Ni tak ada seorang habuk. Mana jahat dah dia? Jahat sungguh. Tak ada seorang habuk ke sebelah nak urus jenazah. Akhirnya busuk mayat dia, busuk rumah tu. Orang lalu depan rumah dia busuk bangkai gapo ni pakak menyopo habis. Akhirnya orang kampung mesyuarat ginilah. Kita kuih kaki dia, heret lepas di tu siapa? Fil mazbalah. Lepas di tu siapa? Lepas di tu siapa terus mayat. Bila gitu fa'auhallahu ta'ala ila Musa. Lalu Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, hei Nabi Musa, mata rajulun fi mahallati fulanin fil mazbalati. Telah mati satu orang laki-laki di satu kampung sekian-sekian duduk dalam tong sampah. Wa huwa padahal laki-laki itu kata Tuhan kepada Nabi Musa, waliyun min auliyai. Satu orang wali daripada wali-wali aku. Pelik tu. Walam yaghsiluhu, orang kampung tak mandi mayat dia. Walam yukaffinuhu, orang kampung tak kapal mayat dia.
walam yadfanuhu wa kapun tak tanam mayat dia, fazhab anta gimu hai Nabi Musa faghsilhu, mandi jenazah dia, wa kaffinhu, kapankan mayat dia, wa shalli alaih, dan sembahyanglah di atas jenazahnya, wa dafanhu, dan tanam mayat tersebut dalam kubur. Lalu Nabi Musa pergi ke kapung tu, jumpa kapung tu, tanya, orang kapung, ada orang nama sekian-sekian, Abdullah nama dia begini-begini? Oh ada ya Nabi Allah Musa ada, tapi mati dah dia. Oh mati dah. Oh tak apa. Di mana kubur dia? Tak ada kubur dia. Kami lepas tu siapa tu? Tu siapa? Pasal apa? Jahat natani ya Nabi Allah Musa. Dia paling jahat sekali kapung ni, tak ada dia jahat sekali. Oh, sudah. Nabi Musa berkata, tak apalah kalau jahat pun, tunjuk aku duk mana mayat dia lah ni. Tu siapa mana? Oh kapung dia tunjuk. Kamu tanya kenapa Nabi Allah Musa? Nah, biarlah si jahat ni mati duduk begini je. Nah, dengar babi lebih mulia babi pada dia. Anjing lebih mulia anjing daripada dia. Oh, sedap ya kapal anjing kalau orang baca ni. Lalu Nabi Musa kata, Tuhan wahyu aku suruh jenazah dia. Bengok ya kapung kaku dek tu ni. Ya ke? Ikut mulah ya Nabi Allah Musa mau pergi mulah. Nabi Allah Musa urus jenazah. Siap, pendek cerita sudah tanam ke apa? Dia melengung atas kubur munajat dengan Tuhan. Hei Tuhan, aku disuruh olehmu mari urus jenazah laki-laki ni. Disuruh mandi, kapes, maya tanah. Nah, orang kapung dia kata dia lah hak paling jahat sekali di kapung ni. Mu pula kata dia waliyun min auliyaika. Dia ni satu orang wali daripada walimu. Mula hak maha mengetahui dengan kepujian dan kekejian. Lagu mana cerita sebenar? Betul dok orang kapung ni. Nah, lalu Tuhan wahyu kepada Nabiullah Musa, hei Nabi Musa, orang kapung dia kata dia jahat tu betul 100%, tak salah dah. Memang betul dia jahat. Orang jahat nak kata baik, mana mungkin jahat? Jahat lah. Nah, tetapi walaupun dia jahat, ada 3 perkara hak orang kapung tak tahu hak dia buat. Nampak tak? Ini dia panggil di dalam malam adanya siang. Memang dia jahat sungguh. Tapi ada 3 perkara hak dia tak pernah tinggal dalam hidup dia, yang dia buat orang kapung dia tak tahu. Gapo 3 perkara tu? Pendek. Pertama, setiap kali dia buat maksiat, dia taubat pada Allah dan dia bermunajat dengan munajat ni. Enggak ada munajat dia, panjang munajat dia mereka. Hei Tuhan, mula tahu perasaan aku terhadap maksiat yang aku buat. Betapa bencinya aku kepada maksiat yang aku buat ni. Tapi hei Tuhan, nah aku mengaku denganmu, aku ni tak boleh kalah dengan 3 golongan. Pertama, nafsu aku sendiri. Yang kedua, syaitan. Yang 3, saing-saing aku hak jahat. Aku tak lagi lalu. Kalau Fok dia ajak kat beres, aku ikut sekali. Dia nyalah kau saing-saing dia. Tapi rahmatmu luah itu, muapulah dosa-dosa aku. Itu satu. Tu munajat dia. Nah, maka bagaimana aku tak siapun dia minta apa. Nah, Tuhan kata. Yang kedua, setiap kali dia duduk dengan kawan-kawan jahat dia tu, duduk di disko, kau duduk joget disko, dah ni cocok bita duduk togok agak. Hati dia sorenya teringat-ingat Ketuk Imeh kapung dia, Tok Bila kapung dia, Tok Siok kapung dia, Tok Haji, Tok Ayah jadi jemaah surah kapung dia, Tok Guru kapung dia, Ustaz kapung dia. Teringat dalam hati kata, aku ni kalau boleh nak saing dengan Fofok tu, nah orang-orang soleh ni. Tapi tak ada arah lah, moga aku jahat, hak ni lah sayang aku ni. Ada tu ni. Maka hati dia pertamanya, yang keduanya cinta kepada orang soleh. Bukan setakat hati saja, dia buktikan dengan perbuatan. Apa yang ketiga? Yang ketiganya kata Tuhan ke Nabi Musa, laki-laki ni setiap bulan dia akan kumpulkan duit yang halal, dia asing siap-siap daripada duit yang haram. Nah, tu duit yang haram untuk dia dengan kawan-kawan jahatnya di disko, judi dia tu ni. Duit yang halal ni tujuannya apa dia kumpul? Untuk transfer maybank tuyu kepada Tok Ime, Tok Bila, pengurusi surah, Tok Siok, Tok Guru, Ustaz kapo dia tak ada. Nah, tu bukti dia kasih orang soleh. Nah, mana kita maybank tuyu lah kalau lo ni enggak. Nah, mana sedekah senyap-senyap. Kalau dia pergi buat depan Tok Ime marah. Nah, jahat ke? Duit judi ke ni? Duit curi ke?
Berapa? Nah, maka dia sedekah senyap-senyap. Nah, orang kampung tak tahu, tu email tak tahu, tu bila tak tahu, tu siap tak tahu, tu guru tak tahu. Kalau tahu tak okeynya lepas banyak dari tu siapa, betul tak? Tak tahu. Maka dengan sebab 3 perkara ni Tuhan kata, aku apa dosa dia? Aku jadikan waliyun min auliyai. Satu orang wali daripada wali aku. Nak kata gapo muhim Musa dengan orang kampung tu? Senyak dik Nabi Muhammad kata suruh hok mu belaka itu hari tu ni. Hok mu belaka, kehendak mu belaka, suruh kamu lah itu hari. Nah, tu. Habis itu, pukul 3 lebih dah kita berhenti setakat tu dulu dah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada tengah hari ini dapat kebaikan daripada apa yang kita dengar dan kita sampaikan kepada orang yang tidak ada dalam majlis ini. Cumanya hamba ada bagi tahu dah ke pengerusinya. Tengah hari ni hamba bawa CJ wakaf untuk pembinaan pondok. Saya dah ke pengerusi pakat besar bawa 20 hias seorang paling kurang. Paling banyak 20,000 seorang. Paling kurang 20 hias seorang. Hari tu ingat tak masa tazkirah dulu kita beli tanah, ingat tak? Ingat asalnya dah. Masa tazkirah Ramadan dulu kita masa 3 tahun lepas ke 2 tahun lepas? 2 tahun lepas 3 tahun lepas? 3 tahun lepas masa tu kita buat pembelian tanah, wakaf tanah. Kalau ingat lagi lah, alhamdulillah tanah yang kita nak beli itu 1 juta 2 ekar tu selesai dah. Siap dengan perata tanah habis 50,000. Jadi sekarang ni kita nak buat progres pembinaan dah. Lepas raya ni insya-Allah akan naik masjid 2 tingkat, asrama 2 tingkat, pondok-pondok orang tua. Tu ibu-ibu hok mana ada sini pura dalam bahasa nak mondok kat esok-esok boleh lah. Tahun ni tak ada lagi. Pada jarak pada terkukur ya bagus ni. Esok. Rumah guru, maktabah, pejabat, ofis, korporasi semua sekali lah. Itu menelan belanja sekarang ni. Kerana tak tahu ke depan hari tu kos semakin naik. Sekarang ni saja ni quotationnya 9,434,952 ringgit Malaysia. Tu 9,434,952 ringgit Malaysia. Macam mana ustaz boleh ingat? Setiap malam saya wirid. Nak tidur wirid 9,434,000 bila nak mari siapa? Nak mari mana lah adik ni. Insya-Allah. Tapi fasal yang pertama ni kita nak buat masjid dengan asrama pelajar dulu. Lebih kurang 1.5 juta ke gitulah, 1 juta lebih. Jadi ni peluang besar lah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hadis Nabi, man bana lillahi masjidan banallahu fil jannati qusuran. Barang siapa yang membina bagi Allah masjid, maka Allah Taala bina baginya dalam syurga mahligai. Jadi ia bukan kira kaki. Kalau kaki mahal, hamba minta kira bata. Jadi 1 bata RM20. Jadi siapa wakaf sebata, kita bagi ke dia CJ buat kenang-kenangan. Kalau dia seorang tu wakaf 100, makna 5 bata. 1 juga. 1 CJ juga. Tak adil ustaz. Ada orang marah tu ni. Dah 100 kat 5 bata 5 keping lah. Dia kalau 100 tu daripada orang lain. 20 hia orang tu, orang ni 20 hia barulah kita koyok untuk 5 keping kepada orang lain-lain. Jadi kalau kita seorang sekeping. Tak adil. CJ tu untuk kenang-kenangan je. Yang penting lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kita ni, supaya kita termasuk orang yang dah bersedekah pada Ramadan 10 akhir hari Qadar Allah. Seperti kita bersedekah 80 tahun lebih. Nak tahu yang mana Mak Nabi tak boleh. Tu. Jadi kalau hak kurang daripada RM20, bubuhlah tabung. Ada tabung pun ada. Ni nak buat amal juga, nak infak juga, wakaf, tapi tak ada duit banyak dia bawa. Dia seria 2 ya. Boleh. Buhlah tabung. Itu pun nantinya kita akan buat beli juga pasir. Seria 2 ya, 5 ya ni bolehlah pasir stopok 2-3 keping tu. Tu boleh maknanya. Masuk juga jumlah daripada wakaf. Cuma bawah pada 20 tu kita buhlah tabung ya. Jadi hambanya terima kasih banyaklah. Terlebih dahulu juga terima kasih kepada para hadirin, para jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di Surani. Kalau hak mana berwakaf tu senantiasa mendoakan supaya dimurahkan rezeki oleh Allah Taala. Diangkat segala wabak, balak, kesusahan, kepayahan, penyakit, penyakap, apa semua sekali, dan dipanjangkan umur oleh Allah, diberkati umurnya dengan ibadat, taat, taubat daripada maksiat, dan mati dalam iman dan Islam, masuk syurga
bi ghairi hisab au hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Jadi hamba rasa cukup setakat tu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar kita ada duduk luar tu, siapa nak berwakah boleh jumpa dengan dia lah. Nah. Sama-sama kasih.